Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Saya Nordin Darus, lagi sekali ingin menceritakan kepada anda satu topik yang cukup panas pada hari ini. Saya harap anda open-minded. Tak kira asalkan you dah atas pada umur 18 boleh dengar cerita macam ni, sebab rupa-rupanya di Malaysia ataupun di dunia rata-ratanya hampir untuk orang lelaki 40% minimum yang ada masalah erectile dysfunction, ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil mati pucuk. Mati pucuk tu macam dah mati habis, tapi ramai orang yang belum mati lagi tapi dia hampir nak mati. Jadi termasuk kita semua yang lelaki ni jangan malu, sebab kita bukan keseorangan, ramai sebenarnya tu. Yang 40 tu yang memang dah confirm ada problem. Yang akan jadi problem zaman-zaman yang stres ni, zaman-zaman yang pemakanan tak terjaga ni, lagi ramai. So please tolong share sekarang, ajak cepat-cepat, sebab topik ni bukan untuk lelaki saja, wanita pun kena dengar, sebab partner you ataupun suami you memang ramai yang bermasalah. Tetapi lelaki ni kadang-kadang kita ni maklumlah ada ego kan, tebal ego kita ni, nak cerita kepada sesiapa pun tak tahu kan. Jadi kadang-kadang kita malu juga. Tapi jangan malu, sebab apa? Bila umur atas pada 30 tahun masalah ni berleluasa. Setiap 10 tahun dia akan turun lagi. Apa yang turun sampai umur macam saya 60 ni, kadang-kadang tinggal berapa banyak lagi kita tak tahu, iaitu namanya testosteron. Number one ialah testosteron kita dah mula berkurangan. Saya dah kata tadi, setiap pada umur 30 ke atas dia dah mula menurun. Maklumlah bangsa umur 20 tu memang tengah tinggi lah kan. So bila 30 turun, umur 40 dia turun. Sebab apa? Manusia ni bila you ambil test darah dia, kalau you nak tengok hormon ni, hormon testosteron. Testosteron ni untuk apa? Hormon lelaki lah kan. Wanita pun ada testosteron, tapi hormon testosteron kat wanita rendah, dia lebih tinggi estrogen. Sebab itulah lelaki kalau rendahnya testosteron, dia punya estrogen naik, itu yang jadi masalah kan. So beginilah, dalam darah kalau you ambil tengok, dia punya normal range, julat yang dikatakan normal, daripada 250 hingga 1100 nanogram per desiliter. You tak perlu ingat atau belajar sains ni, tapi you kena tahu dia punya julat tu jauh sangat. Berarti kalau you masuk yang 250 pun you dah dikira normal, padahal you masih rendah. Ataupun you tinggi sampai 1100, sampai dah nak botak kepala, testosteron dah melangit tinggi sangat pun bahaya juga. So apa yang optimal yang menyebabkan you boleh jadi sihat walafiat dari sudut masalah erectile dysfunction atau mati pucuk ni ialah untuk mempertahankan you duduk di kawasan yang selesa. Faham tak? Jangan terlalu rendah ataupun jangan terlalu tinggi. Tapi masalahnya bila atas pada umur 50 tu yang orang kata pencen, bukan pencen kerja saja, pencen adik you pun pencen juga. Sebab apa? Dia dah tinggal katakan daripada 100% cuma tinggal mungkin 50%. Itu pun kira boleh pakai lagi tu. Melawak-melawak pun, apa dia punya gejala? You check dulu sama ada you nak pergi check you punya darah atau tidak. Selalunya saya tak payah pergi check, kita sendiri boleh tengok keadaan diri kita. Kalau kita punya libido dah berkurangan, libido ni maksudnya nafsu seks dah tak ada, faham tak? Ataupun berkurangan. Itu petanda pertama, testosteron untuk lelaki dah berkurangan. Nombor dua, yang nombor dua ni dipanggil desire, bukan takat nafsu saja. You kalau tengok apa pun tak rasa apa. Faham tak? Kadang-kadang orang kata, patutlah kita ni dah berumur, partner pun dah berumur, jadi kita tak ada semangat dan sebagainya. Kalau bagi apa pun, dia tak ada rasa nak naik dan sebagainya, pagi-pagi pun tak ada bendera negaraku semua tu, itu berarti dah mula tidak ada cukup testosteron. Testosteron ni memang mainkan peranan bagi mereka yang ada depression pun bermasalah besar juga. Kalau you tengok you depressed je, hari tu saya cerita tentang masalah adrenal gland dan sebagainya. Rupanya hormon testosteron tu tak cukup. Baik. Seterusnya you tengok diri you pun sekarang dah tak ada semangat, mood pun jatuh je, tak ada macam semangat nak hidup macam tu kan. Lepas tu you grumpy. Sebab tu orang putih panggil grumpy old man, faham tak?
My father, my grandpa very grumpy nowadays. Dulu dia very friendly. Dia sikit-sikit sekarang suka complain je. Okay? Jadi grumpiness ataupun suka bebel semua tu, kadang-kadang disebabkan testosteron lelaki tu dah mula kurang. Dia dah mula nak jadi macam bukanlah dia macam perempuan kan. Dia suka grumpy. Okay? Dan otot dia dah mula jadi lembik. Ataupun dia dah jadi kecut-kecut dah. Ni proses ni dipanggil testosteron dah mula menurun, dan kalau terlalu tinggi pun rambut akan luruh, terlalu sikit pun rambut akan luruh testosteron. Okey. Alright. Dan satu lagi ialah kalau you senang naik body fat. You senang jadi gemuk. Okey. You perasan tak bila kita mention, kita pun double the size masa kita baru start kerja dahulu, betul? Sampai orang satu office pun dah tak kenal kita. Jadi body fat ni kadang-kadang sampai orang lelaki pun dah ada breast. Pernah dengar orang lelaki ada breast? Zaman sekarang bukan tua yang jadi macam tu, melebeh tu kita faham lah kan, sebab ototnya dah kurang, collagennya dah jatuh, testosteronnya tak boleh pegang kan, jadi collagen tu macam jadi lembik lah. Tapi budak-budak muda sekarang dah mula penuh dengan estrogen dia daripada pemakanan. Pernah dengar kan, daripada ayam terutama sekali ada hormon-hormon yang inject, antibiotik semua tu, ada xenoestrogen. Dia meniru macam estrogen. Jadi macam perempuan lah, ada breast kat bawah ni. Ramai, cuma dia orang tak mau cerita je. So itu antara satu daripada sebab testosteron dah mula terganggu. Okey, dan anda selalunya sleepy. Ni lagi sekali cerita mengantuk ni. Asyik mengantuk je, lepas tu asyik letih je. Tak ada mood lah. Maksudnya tak gagah lagi dah. Faham tak? Okey. Dan senang-senang lupa. Ni bukan sampai nyanyuk, tapi memang lupa. Orang suruh buat hari ni, dia pergi buat bila pun dia tak tahu. Okey. Benda baru bagi tahu pagi tadi, dia dah lupa petang. Okey, contoh. Okey. Dan yang ujung-ujung sekali, masalah proses penuaan. Saya selalu mengatakan Tuhan bagi kita sekian umur untuk nampak sekian. Okey. Kita bukan mengatakan kita harus umur 60 nak nampak macam 25 30, tak. Tetapi kita tak boleh membiarkan body kita lebih tua daripada yang sepatutnya. Okey, we must age gracefully. Faham tak? Kita faham kita tak boleh lompat jauh lagi dah, tak boleh lari laju lagi dah dan sebagainya. Faham tak? Tak macam dulu. Tetapi takkanlah sampai tak ada bersemangat, tak ada nampak bermaya lagi dah. Dan rupa pun dah nampak macam tua sangat. Tak boleh. Okey. Sebab apa? Itu bukan sengaja Tuhan jadikan, bukan ditakdirkan. Sebenarnya kita membiarkan. Sebab testosteron bila dia jatuh, kita semua jatuh, muka, muscle dan sebagainya, maka cepat tua daripada sepatutnya. So you age faster. Dan anda pernah dengar prostate kan? Prostate pun bila testosteron ni dia mula menurun, dia pun mula lebih cepat mengembang. Faham tak? Dia boleh sampai, pernah orang kata benign hypertrophic prostate kan, semua tu bengkak-bengkak, kencing susah, kencing jadi tak lawas, ataupun kadang-kadang tercicir, semua tu you kena jaga. Semua ni adalah masalah sehinggakan ada mati pucuk ada 4 lebih kurang dia punya fasanya. Nombor 1, kalau you tak ada masalah langsung, bila you nak lakukan seks you boleh tahan sampai berapa lama you suka, dan you gagah lah, berartinya you anak mak kilau punya style. Okey, sampai kadang-kadang isteri you pun surrender. Okey, yang tu tak ada masalah testosteron. Tapi bila you dah mula rasa dah boleh melakukan seks tapi tak puas, ataupun you cepat habis, faham tak? Menyebabkan kadang-kadang orang komplain lah, faham tak? Partner komplain, you sendiri pun tak syok, faham tak? You tak boleh tahan lama, faham? Itu step nombor 2. Step nombor 3 ni, fasa nombor 3 ni, you boleh tak boleh 50-50, dan kadang-kadang partner you ataupun isteri you memang rasa macam tak rasa apa, boleh faham tak? You pun kadang-kadang macam rasa tak ada confident lagi dah. Dan selalunya kalau yang teruk sangat, fasa keempat tu buat apa pun tak boleh. Okey, nak kena pergi jumpa bomoh lah, nak ambil Viagra lah, ambil Cialis dan sebagainya. Hari ni kita tak mau you lebih terikat kepada ubat-ubatan, sebab ubat-ubat tu sebenarnya kalau you tahu dia punya kesan sampingan, you tak akan ambil.
Tapi masih laku. Bahkan sekarang yang jual kat tepi-tepi jalan atau buat kat online tu, you kena hati-hati. Sebab apa? Kalau dia kata tak ada Viagra ke, tak ada sildenafil, kan nama yang fil-fil ujung-ujung tu, you kena betul-betul jangan percaya. Kalau ambil sekarang, sejam lagi dia dah mula naik ataupun you rasa panas, muka tu dah merah, sejam lagi tak benda tu tak mau turun dan sebagainya, confirm ada ubat. So jangan dia nak kata benda tu apa original. Sebab apa? Kalau herb yang betul, kalau suplemen yang apa tu orang panggil apa asli, dia tak boleh hari tu juga. Faham tak? Dia kena slow steady, paling-paling pun minimum 2-3 hari baru dia slow and steady. Faham tak? Macam you ambil ginseng ke tongkat ali dan sebagainya. Nanti dulu saya cerita. Tapi sabar, yang penting sekarang ada tak cara yang lebih natural lagi tanpa kita cuba mengharapkan kepada ubat-ubat. So begini, nombor satu, you kena hilangkan masalah kenapa penyebab utama berlakunya penurunan testosteron. Tidak lain tidak bukan, yang paling popular ialah diabetes mellitus. Jadi bagi mereka yang tinggi gula, diabetes nombor satu. Tapi saya dah katakan 3.5 juta rakyat Malaysia yang dah diabetik. Tapi ada lagi hampir sama banyak yang akan kena diabetik, tunggu nak kena, tengah queue ni. Jadi lebih kurang 6-7 juta ni memang tinggi dia punya gula dalam badan, maka insulin pun dah mula tinggi, maka ini menyebabkan testosteron boleh menurun. Sebab tu you tengok orang yang banyak yang mati pucuk, kalau tak salah saya, kalau you tanya-tanya, confirm dia diabetik. Okey, atas pada 5 tahun diabetik, benda tu memang dah tak berapa, bukan tak berapa, memang tak mau naik langsung. Cuma dia tak nak cerita je. So betulkan you punya diabetes dahulu. Siapa yang ingat 6 hari bulan depan kan, 6 hari bulan 6 ni tolong sign up, sebab saya akan bagi lecture untuk betulkan dan kita cuba rawat diabetes secara natural, insyaAllah. Okay, 6 hari bulan 6. Tapi yang penting ialah, kalau siapa pula rajin makan ubat, sikit-sikit ubat, terutama sekali ubat statin. Statin ni untuk apa? Untuk mengurangkan kolesterol. Apabila badan you tidak cukup kolesterol, you punya testosteron pun akan berkurangan. Sebab apa? Kolesterol lah penyebab utama kenapa testosteron ni boleh jadi. Kalau tak cukup kolesterol, testosteron tak boleh. Tak ada bahan asasnya. Faham tak? Itu tidak berarti sampai you tinggi melangit kan, tapi tak boleh kolesterol tu tak ada ataupun rendah langsung dalam badan you. Nombor 3, orang yang masih lagi obes pun saya nak ajar you all, saya nak kongsi macam mana nak turunkan berat badan. Tolong attend juga program yang diabetik tu, lambat laun you akan kurus juga. Dan bila you kurus, ada satu bahan dalam orang punya kegemukan ni namanya aromatis. Aromatis ni dia buat apa tau? Kerja dia ialah dia menukar testosteron ni jadi estrogen. Tak leceh, kita nak jaga testosteron tu jangan jadi benda lain, nak turun ke apa-apa, nak naikkan lagi, rupanya dia menurunkan. So orang yang gemuk dia selalunya ada masalah dengan aromatis ni. Faham tak? Nama tu tak ingat tak apa, tapi jangan gemuk lama sangat. Okey. Seterusnya, kalau you tak cukup tidur, ini banyak kali saya cerita, sebab testosteron ni dikeluarkan atau diproses tingginya pada waktu malam. Okey, sebab tu nanti kalau saya suruh makan berapa ke ni lah, nak bagi you naikkan testosteron tu, mesti makan kalau boleh belah malam. Sebab masa malam tu lah, antara pukul, saya selalu kata pukul 12 sampai pukul 3-4 pagi tu, masa tu liver bekerja kuat untuk mengeluarkan banyak lagi hormon-hormon. Okey, baik. Makanan seperti soya bean yang GMO sekarang ni, kalau soya bean yang organik tu masih okey. Kalau saya tak tahu kenapa soya bean ni menjadi masalah besar, tapi ada kajian mengatakan kalau yang original tu tak apa, tapi yang modern sekarang punya soya bean memang yang bukan organik, dia boleh menyebabkan tinggi estrogen dalam badan. Nombor 2, kalau siapa yang suka makan bahan-bahan panas dalam plastik, pernah dengar tak styrofoam, teh tarik you beli tepi kedai itulah kan, you bungkus nak pergi balik office, nak pergi kerja, yang bungkus panas sampai you bubuh straw semua tu, dalam tu ada bisphenol A, yang boleh menyebabkan hormon you punya testis tu berkurangan. Okey, jaga baik-baik ya. Dan seterusnya junk food tu you tahu sangat-sangat lah, banyak gula dan sebagainya. Baik, dan ada beberapa jenis mineral dan vitamin yang paling mustahak, seperti zinc tak cukup dalam badan,
vitamin C you pernah dengar, vitamin E, ada lagi nanti vitamin-vitamin yang dan herb-herb yang bagus. Rupanya memang betul lah ada akar-akar kayu yang bagus, cuma anda pula kena hati-hati. Tadi kalau saya cerita tentang Viagra dan bahan-bahan yang dangerous, seperti dia masukkan benda-benda yang boleh immediate action tu, itu dangerousnya amat sangat. Tapi herb pun kalau lebih, dia boleh merosakkan you punya liver pula nanti. So semua kena hati-hati. Kalau bawah, dia tak ada efek pula kan. Baik, kolesterol rendah sangat dalam badan. Lagi sekali saya ingatkan, rupa-rupanya dulu orang kata kolesterol jahat semua tu, semua dah outdated. Okey? Baik, sekarang tiba masanya penyebab utama ialah stres. Stres ni mana-mana you tengok punya lecture mesti ada perkataan stres. Okey, faham-fahamlah kenapa dia naikkan hormon kortisol. Bila hormon kortisol tu naik, testosteron ni akan turun. Dia macam balance, okey? Naik kortisol, naik estrogen, turunlah testosteron. Dan asexual. Asexual ni macam ni. You terlalu sibuk. You pernah dengar tak cerita-cerita orang belah-belah negara-negara maju seperti tak saya sebut, nanti orang sana marah saya pula. Selalunya negara-negara yang mengejar kejayaan, negara-negara yang tak peduli lain. Kalau you dengar di negara yang terbesar seperti China, you pernah dengar dulu Singapura pun ada masalah kan, sebab dia orang kejar-kejar kepada nak perform first class, sehingga kan tak ada masa. Bukan masalah tidak ada drive, tidak ada libido, tapi dia tak ada masa. Berarti dia asexual. Asexual means dia tak ada masa nak lakukan seks. Jadi bila testosteron ni tak di apa orang panggil, tak dikeluarkan langsung atau tak di test run, lama kelamaan sampai berbulan-bulan you tak buat langsung, dia pun jadi malas. Pernah dengar cerita macam tu? Bagi mereka yang dibenarkan, jangan tinggal langsunglah melakukan aktiviti seks ni. Sebab dia adalah salah satu daripada punca kenapa you naik atau turun testosteron you. Faham? Kalau kelang tu lama tutup sangat, dia boleh berkarat. Faham tak? Okey. Dan last sekali, exercise. Tengah orang yang gila sangat exercise, saya dah kata rupanya kita ingatkan mereka tu macho gila. Rupanya ada kalanya sebab terlalu stres masa exercise tu. Stres tu pun menurunkan testosteron. Saya tak maulah cerita apa pengalaman saya masa saya kat Majlis Sukan Negara dulu kan. Yang penting, kalau mereka terlalu banyak makan whey protein, dah banyak dia buat kajian, sperm count tu boleh turun, jangan main. Tapi bukan masalah libido pula, kadang-kadang dia boleh perform tapi dia punya sperm count pun boleh jatuh. Apapun, jangan terlalu banyak ambil whey protein. Okey, yang penting sekarang saya akan bagi jawapan. Kita dah habis. Sesi terakhir ialah macam mana kita nak bantu supaya you boleh menyelamatkan diri you, terutama sekali anak-anak muda yang dengar, ataupun bapa-bapa dan atuk-atuk sekarang. You tolong tengok anak-anak you yang banyak sangat bekerja depan komputer, dah lah depan electromagnetic wave, letak pula iPad atas you punya private part kan, handphone letak kat celah kangkang dan sebagainya. Masya Allah, it can be a problem kepada bahagian you punya penis dan you punya testis tu semua tu. Jaga baik. So, nombor satu, you kena avoid the causes. Nombor satu ialah you kena tengok saya punya cerita tadi, cuba hindarkan. Jangan kena diabetes, jangan obes, jangan makan ubat statin banyak sangat, tidur kena cukup, jangan banyakkan makanan-makanan yang saya kata tadi ada banyak soya bean ataupun tak cukup zinc dan sebagainya, kolesterol pun biar cukup, stres tu kurang. Lepas tu jangan biarkan kalau yang dah kahwin langsung tak peduli kepada isteri dan sebagainya, jangan main-main tu. Lepas tu exercise tu kena sepatutnya. Jadi kalau you boleh avoid tu, barulah kita cakap pasal diet pula. Diet sekarang patah balik kepada tinggikan ataupun jangan lupa langsung kepada kolesterol. Jadi kalau you vegan atau vegetarian, macam mana ni nak cari kolesterol kat mana? Rupanya dalam buah-buahan seperti avocado. Pernah dengar? Atau seperti kalau you tengok sayur-sayuran, dia ada minyak-minyak yang bagus. Okay, you jangan risau. Kacang-kacang terutama sekali, that's the best. Okay, dan you pernah dengar daripada kelapa seperti VCO, virgin coconut oil, seperti sacha inci oil, seperti habatus sauda, kan semua tu ada minyak-minyak yang baik-baik tu, yang tu digalakkan lebihkan. Okey, jangan risau. Okey, so good oil is very good. Okey, bila saya satu daripada diet yang saya benarkan lebih sikit kalau you tidak berkanser ataupun tidak ada masalah diabetes ataupun masalah autoimun, maksudnya you orang biasa tapi masalah libido ni menjadi masalah utama dan private, tak nak cerita kat orang. Tinggikan sikit telur kampung, telur ayam kampung.
Nak tahu dia original tak original, you tengok egg yolk dia tu, yang kuning dia tu, dia bukan kuning lagi dah, dia sampai macam nak merah. Baru dia original betul. Kalau dia kuning, pucat semua tu, kadang-kadang Kang, dia tipu, dia buat fake egg dan sebagainya. Zaman-zaman moden sekarang ni, egg dia bukan jawapan. Kalau nak juga, egg yang saya benarkan, 1 atau 2 biji sehari lepas makan malam. Bukan breakfast. Dia lepas makan malam, kolesterol tu you supply, ambil kolesterol yang daripada telur, telur merah tu, tapi dengan semua sekali. Jangan ambil telur merah tu saja. The whole egg. Okey, asalkan dia organic, free range punya ayam, you dapat tu. Okey, untuk mereka yang low testosterone. Pasal apa? Nak angkat sikit you punya kolesterol tu, dan makannya jangan fully boil. Ambil yang half boil. Patutlah orang dulu kata jangan sampai dia ambil raw egg pun kan. Tapi zaman sekarang ni saya tak tahu egg tu selamat tak. Baik, kita nak habis sekarang, iaitu exercise. Jangan buat cardio. Macam semalam saya pernah cerita, orang yang ambil cardio dia tidak bagus untuk jarak jauh. Kalau sekali-sekala tak apa. Faham ya? Cardio tu maksudnya buat aerobik dan sebagainya. Dia lebih kepada anaerobik, yang angkat berat, yang ambil yang exercise dalam masa setengah jam dah habis dia punya kudrat tu, cukup. Jangan sampai terseksa. Siapa yang menyeksakan diri masa exercise, you mengurangkan testosteron. Bukan you terror kan. Kadang setengah orang tu kata dia boleh angkat sampai satu rumah dia boleh angkat. Salah. Pasal apa? Itu menyebabkan you letih, lesu sampai dah sakit badan, testosteron pun jatuh. Tak percaya, sambunglah buat. Okay. Alright. Dan stres, siapa tak tahu kalau stres memang punca semua masalah. Dan hari ni saya, kalau you sudi, ada banyak lagi suplemen yang di pasaran sana, cuma you kena berhati-hati. Saya memang tahu bila berumur 60 ke atas ni memang ada isu-isu macam ni. Jangan malu cerita kat orang ataupun nak cerita pada saya. Cari jawapan. Kita dah sekarang ada satu yang saya buat sendiri untuk teman saya, untuk saya sendiri, untuk siapa-siapa saja yang dah berumur memang perlukan sangat. Tapi anak-anak muda kalau perlu jangan ambil pil-pil biru tu, okey, jaga baik-baik kan, sebab tu boleh bawa maut tau, boleh mati, jaga baik-baik. Okey, jawapannya ialah DND Jantana. Dia berbentuk dalam botol macam ni, okey, macam Immunex juga, tetapi dia lebihkan 30 kapsul, bukan pakai hari tu nak pakai hari tu, faham tak? Bukan untuk, faham bukan untuk bersama dengan isteri baru nak makan, bukan cerita macam tu. You ambil ni macam suplemen, vitamin C lah, apa tu, D lah, macam tu lah juga. Yang ni ada banyak zinc dalamnya, ada citrulline, ada bahan-bahan yang meningkatkan nitric oxide. Nitric oxide tu dia sains lah kan, macam mana nak kembangkan you punya saluran darah semua supaya darah boleh turun kawasan tu. Ada lagi 4-5 herbs yang saya masuk dalam tu, namanya DND Jantana. Cuma you tak boleh hari ni minta, hari ni dapat, sebab dia pre-order. Tahu pre-order tak? You order, saya tengok berapa orang, baru saya pergi buat. Sebab dia main dengan compounding pharmacy, kita tak buat kat Kelang 2-30 ribu biji, tak ada. Kalau 50 orang, 50 orang lah. Cuma yang kali ni sebabkan PKP, dia cuma siap lepas pada raya ni. You order sekarang, saya tolong order. Kita perlukan at least 12 hari hingga 14 hari. 2 minggu lah untuk siapkan. So order, namanya DND Jantana. Semuanya herbs, semuanya suplemen yang natural. Makan sehari sebiji, sebelah malam aja, InsyaAllah. Cuba dulu. Sekali lagi saya ingatkan, DND diabetic, Goodbye Diabetes tu pada 6 hari bulan, you tolong register. Okay, sebab dia online, memang saya berkesempatan berjumpa dengan anda pada 6 hari bulan nanti, pukul 10 pagi. Topiknya apa? Diabetic Cure Without Medicine ataupun Goodbye Diabetes. Tapi dalam tu saya juga akan menurunkan you punya blood pressure, saya akan bantu you menurunkan kolesterol, dan saya menurunkan you punya berat badan. Okey, cukup dulu. Jangan lupa DND Jantana ni kalau you order sekarang, bukan dapat sekarang, okey. Kita pre-order, lepas raya baru kita hantar, baru siap. Kita perlukan 2 minggu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life program.
So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.